السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mencari ilmu daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan sunnahnya, berdasarkan huraian para ulama Islam di awal zaman yang disebut dengan nama Salafus Saleh dan disambung oleh golongan yang selepas daripada mereka sampai ke hari ini. Para jemaah sekalian, perbincangan kita hari ini satu muhasabah. Muhasabah kedatangan COVID-19 ataupun disebut dengan nama corona, virus corona. Timbul satu penyakit apabila syiar Islam di masjid lumpuh. Syiar Islam di masjid lumpuh, kita tak dapat memeriahkan masjid dengan sebab apa? Dengan sebab adanya corona. Bukan masjid kita saja, bukan negara kita saja, di negara-negara lain juga berlaku sedemikian. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang syiar agama Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghormati syiar-syiar, syiar maknanya amalan-amalan yang menjadi mercu tanda kepada agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Hati orang itu bertakwa, mereka membesarkan syiar agama Allah. Surah Al-Hajj ayat 32. Kenapa? Kerana sesungguhnya perbuatan itu membesarkan syiar agama Allah ini satu kesan daripada sifat takwa yang ada dalam hati orang-orang yang beriman. Maka pada hari ini Jumaat 19 November 2021 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1443, sekali lagi kita muhasabah, kita ulang kaji balik tentang kelesuan ataupun kelumpuhan yang terjadi kesan daripada corona. Kita sudah banyak dengar lumpuhnya ekonomi di sana sini. Ada orang yang berniaga gulung tikar, itu istilah dia lah. Dia tak ada tikar pun, dia ada meja, tapi istilah dia gulung tikar. Ada orang yang buka pejabat terpaksa kena tutup. Kita bercakap di atas mimbar,
majlis-majlis ilmu di dalam masjid dan surau nampak lesu. Saya berbincang juga dengan sahabat-sahabat kita, sama ada pengurusi masjid, biro dakwah. Mereka mengatakan bagaimana kita nak buat kelesuan yang berlaku dalam rumah Allah Azza wa Jalla ini. Walaupun kita nampak mungkin satu alternatif telah berlaku, iaitu orang lebih suka majlis ilmu di atas talian. Kita panggil kuliah online. Kita tidak nafikan kuliah online kita kena guna sebagai alternatif kepada masjid ditutup ataupun majlis ilmu ditangguhkan. Tapi bila masjid dibuka, kecuali negeri kita, sehingga hari ini kita belum lagi menerima arahan majlis ilmu dibenarkan di masjid-masjid dan surau di tempat kita. Maknanya lumpuh masih lagi berlaku di tempat kita. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di negeri lain, sudah berkuliah, sudah berforum pun ada, tetapi kita belum ada lagi. Baik, itu peraturan kita ikut. Tetapi secara realiti saya bercakap, iaitu kelesuan dalam majlis ilmu secara live, secara hakiki, nampak sangat orang tak berminat. Mungkin orang Kelantan kata dia gerak dah belajar dengan majlis ilmu dengan online lebih senang. Duduk di rumah, tak payah pergi masjid, relax-relax je. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ni ada rakaman, nanti dia dengar oleh semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirlah majlis ilmu di masjid-masjid kalau majlis ilmu sudah ada. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis yang ke-36 dalam hadis Al-Arba'in, hadis 40. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Tujuan kita berkumpul liyatluna kitab Allah, baca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka bermudarasah, belajar, mengaji, bertafsir, kuliah dan sebagainya. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Wa haffathumul malaikah, majlis kita dilingkungi oleh para malaikat. Wa haffathumur rahmah wa ghasyathumur rahmah, dilingkungi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikatu, dihadiri oleh para malaikat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Ta'ala sebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu di masjid, di surau besar itu. Dan mungkin ada sebahagian masyarakat dia beralasan, tak apalah kita tak pergi surau pun kita sudah dengar live. Tuan-tuan, yang live tu dia ada rakaman dan dia ada ulangan. Tapi nak duduk dalam majlis ilmu di antara subuh sampai duha, maghrib sampai isya, ada kelebihan yang tersendiri yang tidak ada pada di atas talian. Ilmu dapat ilmu. Maka ini yang kita perlu gerak kembali, pulihkan semangat, hilangkan kelesuan, bangkit yang lumpuh supaya bersemangat untuk bertalaki bersama dengan tuan-tuan guru, para asatizah yang ikhlas dengan ilmunya, yang mengajar kepada masyarakat, yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang mengajar ayat-ayat Allah, mengajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang duduk mengajar benda yang pelik-pelik, tak pergi pun tak apa. Pergi solat je di masjid, lepas tu balik, lebih baik daripada kita duduk dengar orang duduk merapu cerita yang pelik-pelik ataupun bawa maklumat-maklumat fakta yang tidak jelas. Kita kata bahaya. Ilmu bila masuk dalam telinga dia lekat. Dia lekat. Maka para jemaah sekalian, ayat yang kita baca tadi iaitulah
tentang syiar Islam terus kukuh bertapak dalam jiwa umat Islam, maka tidak ada cara lain kecuali imarahkan balik surau-surau, masjid-masjid dan surau yang menjadi tapak pengajian ilmu, tapak talaqi, tapak tempat kita menerima tarbiyah dan didikan, maka kita kena pulihkan balik. Kalau tengok di saat ini, rata-rata mengatakan bahawa tidak meriah majlis kita. Sama ada tak meriah tu kerana orang tak pergi, ataupun tak meriah kerana ditutup, tidak dibenarkan berkuliah, juga tidak meriah. Sebab itulah menjadi tanggungjawab kepada pihak yang bertanggungjawab, beri SOP, benarkan orang mengaji, baru betul. Para jemaah sekalian, maka akibat daripada COVID, kita nak menyalahkan COVID ke nak salah siapa? COVID sudah hampir pergi, kita pula tak mari, maka kita yang bersalah. Dulu-dulu kita boleh kata, COVID takut. Sekarang ni semua tempat tuan-tuan boleh pergi. Pasar raya penuh, pasar borong penuh, pasar malam pun penuh. Sahabat-sahabat kita yang jual di restoran, dia kata, "Ustaz, kita buka restoran, orang 1,000 macam baru keluar daripada gua mana, penuh kedai makan." Tiba-tiba satu keluarga penjual semua positif COVID. Kita doakan mereka, Allah Ta'ala bagi kesembuhan, keselamatan dan kesejahteraan kepada kita dan mereka semua. Maknanya tempat lain semua penuh kecuali di masjid. Mengapa itu kelesuan itu terjadi? Kenapa kelumpuhan itu di rumah Allah, tapi di tempat lain tak lumpuh? Tak ada pula orang mengadu. Lepas pada COVID ni buka kedai, tak ada orang mari. Mari je orang. Tapi kita ustaz duduk tunggu di masjid, tunggu orang mari, tak mari. Itu jadi masalah kepada kita. Apa yang kita bayangkan suasana sunyi, sepi rumah Allah, seolah-olah rumah Allah telah ditinggalkan oleh orang, seolah-olah tidak ada orang Islam yang tinggal di satu tempat itu, dan kelihatan seperti agama Islam semakin lemah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kita mendengar panggilan suara azan, tetapi musibah itu menyekat kita untuk menegakkan syiar Islam pada peringkat awal PKP. Sekarang PKP sudah berlalu, tuan-tuan dibenarkan pergi sana sini, tapi masih lagi sepi. Siapa yang bersalah dalam masalah ini? Dulu kita menangis bila tengok Masjid Haram ditutup, Kaabah dipagar, Masjid Madinah juga ditutup. Alhamdulillah sekarang ni mereka sudah kembali pulih, walaupun dengan bilangan terhad, tapi penjarakan saf sudah rapat. Baru 2 minggu lepaskah Masjid Haram telah mengisytiharkan kembali semula kepada normal biasa dalam solat jemaah mereka. InsyaAllah kita juga berdoa supaya tempat kita juga akan kembali seperti biasa. Tapi yang tak biasanya, orang tak pergi masjid itu luar biasa nama dia. Kita berdoa supaya masjid, saf kita di masjid kembali seperti biasa. Tapi kita berdoa kepada Allah Azza, jangan jadi masjid kita seperti biasa juga. Belum COVID dulu orang tak pergi, selepas COVID pun tak pergi juga. Kita kata wal'iyazubillah. Musibah yang kita lihat ini sepatutnya memberi keinsafan, memberi kesedaran kepada kita. Begitulah nasib rumah Allah, begitulah nasib agama ini. Kalau tidak ada pembela yang bangun, bangkit untuk menegakkan Islam, tegakkan Islam dengan takwa dalam hati, dia akan terjelma dalam anggota. Barulah kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa memberi sumbangan jasa yang besar dalam menghidupkan syiar Islam, mempertahankan Islam, dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat. Ayat tadi dalam surah At-Taubah ayat 7. Maka kita kena sedar, walaupun nampak macam nak pulih,
Tiba-tiba mari pula kenyataan negeri kita di antara positif COVID yang tertinggi. Kita merasa lemah balik. Rasa nak pergi masjid dah, tak jadi pula. Teruskan pergi masjid, kenapa tak jadi pula? Kecuali masjid itu ada kes. KKM kata kena tutup 2 hari untuk disanitasi, untuk dibersihkan, boleh lah. Tapi yang lain-lain kenapa tak nak pergi? Satu lagi, kesedaran diri itu kena ada. Bila orang tu positif, kontak rapat yang berhubung dengan dia tu, secara automatik lah kita asingkan diri kita daripada masyarakat supaya tidak merebak. Itu langkah-langkah keselamatan yang patutnya kita sama-sama usahakan. Jadi para jemaah sekalian, musibah boleh berlaku secara mengejut dan menyebabkan kita hilang nikmat dengan serta-merta, sebagaimana bulan 3 tahun dulu ketika kita relax-relax siap-siap dah nak pergi umrah lah kita. Tiba-tiba mari COVID. Pasport entah campak di mana. Beg-beg yang telah diambil untuk isi barang-barang pula hilang. Itu dipanggil faja'ah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datangnya musibah yang mengelirukan. Musibah mengelirukan sekarang. Tak tahu mana betul mana salah. Datangnya seperti ketebalan malam yang gelap gelita. Seorang pada waktu pagi beriman, petangnya kafir. Atau sebaliknya, petang beriman, paginya kafir. Dia menjual agamanya untuk memperoleh sedikit dari keuntungan dunia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Kecelaruan minda ini bahaya. Kita tengok anak-anak orang Islam sendiri mempertikaikan undang-undang Islam, mempertikaikan larangan arak, larangan judi dipertikaikan. Macamlah dia tu mewakili orang bukan Islam yang nak mabuk, yang nak berjudi. Kita kata siapa kamu? Sehingga berani-berani untuk bangkit, mempertahankan kaki mabuk dan kaki pening. Sepatutnya kita orang Islam natawahad ala kalimatin wahidah, bahawa arak ini haram. Siapa dia langgar kita punya ketetapan ini, kita orang Islam bangkit. Ini tidak sama-sama kita duduk tenyih sama sendiri. Ini tidak hikmah lah, itu macam-macam kita kata. Seolah-olah kita nak setuju dengan orang mabuk. Bila dia tak setuju? Bila kena langgar. Pemandu mabuk langgar baru nak celik mata. Kalau tak mabuk, tak langgar orang, tak apa. Apa cerita kita? Maka kita juga kena bersedia. Apabila musibah yang kecil COVID ini tidak diinsafi, nanti Allah Ta'ala cuit kita dengan musibah yang lebih besar. Berbagai-bagai ujian yang datang kita tak tahu. Sebab itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta keamanan dan keselamatan sentiasa. Sekarang ni kita akan menghadapi musim hujan. Banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kawasan kita, negeri kita ini tidak dilanda banjir yang besar. Kita tak tahu. Kaji cuaca tak kata pun banjir besar tahun ni. Dia pun tak tahu juga. Tiba-tiba angin nak pergi ke lain, pusing ikut ni. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka kuasa kita berdoa kepada Allah supaya tidak datang banjir besar, tidak datang kemarau yang panjang, tidak datang berbagai-bagai lagi bentuk wabak-wabak, macam-macam wabak atas dunia ni. Wabak kezaliman antara sama-sama kita, wabak kerakusan, perebutan kuasa politik, pentadbiran, berkelahi sama-sama kita, wabak macam-macam wabak lagi. Sekarang ni penularan satu wabak lagi, penyebaran ajaran yang pelik-pelik dalam masyarakat, ini juga wabak. Maka marilah sama-sama kita para jemaah sekalian berusaha sedaya upaya yang mungkin, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dengan kita kembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi pertolongan bersyarat. Wazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Maknanya kalau kita nak minta pertolongan Allah Azza wa Jalla,
Apa dia? Kita dulu kena ingat kepada Allah Azza wa Jalla, barulah Tuhan ingat kepada kita. Ni kita tak ingat ke Tuhan, kita suruh Tuhan ingat kepada kita. Itu satu kepincangan yang berlaku dalam kehidupan manusia pada bila-bila masa saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang insaf, orang yang sedar diri, orang yang membesarkan syiar agama Allah. Kita penuhkan masjid dan surau dengan salat berjamaah dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara syiar mengagungkan agama Allah, tadi kita sebut yang pertama tadi, iaitulah memenuhi rumah-rumah Allah dengan salatul jamaah, dengan majlis ilmu, dengan kita beriktikaf. Satu lagi, mentakzimkan agama Allah ini dengan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang Nabi kita ajar, tidak ada benda yang pelik, tidak ada benda yang berat. Itu sunnah Nabi. Kalau ada orang kata kita tak boleh ikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh ikut bacaan-bacaan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ini wabak kecelaruan minda yang berlaku dalam masyarakat, meruntuhkan salah satu daripada ajaran Nabi, iaitulah menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak boleh ikut apa Nabi ajar? Tuan-tuan, cuba tengok zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, siapa dia kata subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali pagi, 100 kali petang, 100 kali, berat ke sikit, sekejap sangat-sangat, maka dia boleh pahala yang begitu besar. Subhanallah wa bihamdi. Tiba-tiba kita kata berat nak ajar hak Nabi ni, hak di reka-reka zikir di oleh tosih-tosih itu yang bagus. Hak tosih reka sampai ribu-ribu dia punya zikir, tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita sucikan minda kita daripada kecelaruan yang ditimbulkan oleh orang yang tidak cinta kepada sunnah. Mereka hanya cinta kepada gambar-gambar replika Nabi, replika barang-barang Nabi, tapi mereka tidak cinta kepada amalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya mengambil peluang sentiasa kempen, tuan-tuan. Solat sunat yang diajar oleh Nabi 12 rakaat, qabliyah ba'diyah. Solat duha, solat witir. Kemudian, tu Nabi solat sampai bengkak kaki, itu khas untuk dia. Dia tak suruh sahabat-sahabat dia sampai bengkak kaki. Bahkan ada 3 orang sahabat mari tanya khabar di rumah Nabi, apa ibadat Nabi di rumah. Seorang tu kata, aku tak nak puasa, tak nak makan, nak puasa terus. Seorang tu kata tak nak kahwin. Ya, seorang ni kata tak nak tidur malam. Nabi kata la, itu ghulu nama dia, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan ajaran Nabi simple, mudah, mampu dibuat oleh semua orang. Kalau kita kata kita tak ajar hak Nabi ni takut berat, yang sebenarnya pengajar itulah yang berat. Tidak mencintai sunnah lebih daripada benda lain. Kita mengatakan kita kembalilah sebagai ahlus sunnah, kita kembali kepada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dihiraukan dengan diayah-diayah yang mengatakan berat hak Nabi, tak berat hak orang lain. Kita kata kalla, tidak sama sekali. Yang Nabi ajar simple, mudah, senang, mampu dibuat
oleh semua orang, tak payah bertapa dalam gua. Cukup dengan kita zikir sambil kita berjalan, sambil kita buat kerja, sambil kita duduk di mana pun boleh zikir. Maka kita mengatakan itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.